Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita dah sampai kepada bimbingan bab 4. Bab 4 dah cepat benar bab 4 hari ni kita tengok soalan struktur ini. Bahan yang cikgu bina untuk bantu pelajar lulus. Jangan kata cikgu tak bantu Kita usaha nak bantu anak-anak ni bagi lulus. Kita tengok 4.1. Okey, tengok soalan pertama ni. Senangnya maksud kerajaan persekutuan. Maksud ni apa? Maksud ni macam apa? Definisi. Okey, markah berapa? Tengok markah 2 je. Maksud kerajaan persekutuan ialah, tengok jawapan. Kita tahu ni hijau lah apa jawapan? Dia nak situ penyatuan. Taklah penyatuan ialah penyatuan beberapa buah negeri. Di sini dah ada satu markah dah. Untuk dan nampak? Dan membentuk negeri bersekutu kan, negara bersekutu. Pada waktu tu negara lah negara bersekutu. Okey, di mana poin kita yang dapat markah pelajar? Dapat markah di sinilah. Penyatuan dan negeri bersekutu tadi, dan membentuk negeri bersekutu. Okey. Dalam bahagian ini pelajar kena faham 3 ni. Satu ialah negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, negeri selat. Ini ada sistem residen kan, ini ada sistem penasihat. Ini diperintah terus. Ada Gubernur, ada Gubernur Jeneral, macam-macam kita tengok nama yang berubah-ubah. Pelajar tak payah kita pening sebab kita nak lulus saja. Yang penting kita nak tahu negeri kan, apa yang ada di situ. Di sini adalah Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Okey, kita letak terus. Yang ni jangan ambil dulu. Ni ialah Pulau Pinang, Singapura, Melaka. Selain pada sini, boleh pergi sini lah. Contohnya apa? Mungkin kita katakan Johor. Johor ni hebat sebab dia ada Sir Abu Bakar kan. Dia ada undang-undang sendiri. Terengganu pun ada undang-undang sendiri yang British tidak boleh berkuasa penuh di negeri tersebut. Hebat. Okey, soalan kedua ni. Raja Melayu mempertikai. Pertikai ni kita tukarkan, ditinggikan sikit bahasa. Bantah. Persekutuan 8. Double ni. Satu je. 1896 dan Malayan Union. Okey, ada 2 di situ. Kita nak ambil di mana? Kita ambil yang comel sikit lah. Kita ambil warna purple. Okey. Bantahan itu berlaku kerana apa? Bantahan berlaku kerana itu intro. Apa kita cuba tengok? Kenapa raja-raja bantah, pemimpin bantah? Kita nampak nak sini agihan kuasa tu. Dan fungsi antara kerajaan persekutuan tidak ada agihan kuasa.
Kuasa masih di bawah Residen Jeneral. Okey, ada dua di sini. Di sini pula bantahan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Itu pertikaian tu kita nampak situ. Kerana apa? Kerana tengok situ balik. Jangan kita ambil ayat sebiji itu tidak ada, tiada. Kita ambil mana apa? Ni kau Okey, kerana tiada tiada apa? Agihan kuasa. Nampak? Agihan kuasa kita ambil sini. Agihan kuasa dan kita nampak situ dan nampak. Dan apa? Dan fungsi. Ambil sebiji ni. Fungsi khusus. Fungsi khusus antara kerajaan pusat dan negeri. Titik. Okey, di sini kita dapat dua poin. Mana poin kita yang dapat? Warna merah mana? Bahagian kuasa satu, fungsi satu. Kita gunakan perkataan manakala. Sebab apa? Di sini dia nak dua ni, dan ni. Dalam Melayu Union pula, manakala selain itu, dalam Malayan Union terdapat kita potong ni. Kalau kita salah kita potong je. Terdapat bantahan dari raja dan orang Melayu. Mana kita ambil bantahan ni? Ni satu markah situ. Sini kita nampak. Ni bantahan. Jadi kalau kita nak letak, ini bantahan. Yang ini kita letaklah pertikaian tadi tak nak kita ulang dua kali kan. Pertikaian berlaku kerana jadi pelajar kena faham. Okey, dalam bahagian di sini apa yang pentingnya ialah pelajar kena faham tentang apa? Dia ada dua tu dua perkara. Sebab markah kita 4. Jadi jawapan kita mesti seimbang lah. Seimbang ni maksud cikgu dua. Dapat 4 markah. Di situ sebab markah kita 4. Okey. Lebih tak apalah Okey, soalan seterusnya. Nampak tu? Kuasai untuk menguasai. Buatlah Okey. Hubungan baik antara kerajaan, hubungan baik menaikkan nama negara. Setujukah anda? Kita baca sikit bahan rancangan ini. Ini contohnya Ini contoh sahaja nak bagi pelajar baca. Kalau kita ada hubungan baik dengan kerajaan kita nampak keperluan rakyat, ada penyaluran peruntukan. Macam mana kita nak kata akan menaikkan nama negara nanti? Kita nampak ada sumber kewangan. Kita garis dulu. Kita baca semua, baca stimulus.
kita nampak lagi. Apa kita nampak? Oh, memohon pertukaran, negeri Sabah, okey, kawasan. Mungkin kita dapat kemudahan asas. Contoh ada sini. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam bahagian ini, pelajar seeloknya gunalah 5M. 1, 2, membaca, menggaris, merangka, dan 2 lagi apa? Iaitu menjawab dan menyemak. Jadi kalau kita tengok sini, apa kita nak ambil? Macam mana dia kata sebab poin tu menaikkan nama negara. Pertama, setuju atau tidak? Setuju. Nampak tu ni nak makan 4 saja. Pendek saja. Setuju. Okey, 1. Kerana. Kita kata apa? Okey. Setuju kerana. Pelajar jawab. Kalau kita kata hubungan baik ni. Nampak situ kan? Menaikkan nama negara. Menaikkan nama negara dalam apa? Kerana menaikkan nama negara dalam bidang ekonomi. Kita katakan. Kenapa ekonomi? Dia berkembang. Ini fakta. Huraiannya ialah kenapa ekonomi kita baik? Kerana huraiannya ialah kerajaan menyalurkan peruntukan. Ini huraian. Dan kita nampak bila ada peruntukan ni, contohnya kemudahan asas. Macam mana kita katakan huraian? Bagi contoh sini. Macam mana menaikkan nama negara? Bila kita katakan ekonomi ini berkembang, secara tak langsung kita nampak pelabur datang. Ini yang menaikkan nama negara ni. Pelabur akan datang. Pelabur akan datang. Bila pelabur akan datang, kita apa? Nama negara. Nama negara akan dipandang tinggilah sebab baiknya hubungan kerajaan pusat dengan kerajaan negeri kan. Dari segi politik kita stabil. Di sini pelajar boleh ambil juga dari segi politik. Boleh ambil juga dari segi sosial. Politik ni aman. Yang ini stabil. Terbalik pula. Yang ini stabil. Yang ini pergi ke sini. Yang ini pergi ke sini. Terbalik. Okey. Nampak? Okey, itu saja. Nanti kamu jawab. Jawab elok soalan ni. Cikgu dah bagi. Hantarlah untuk kita nilaikan TP berapa lah penilaian secara pemerhatian dan juga penulisan. Okey, itu saja.